Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي أما بعد. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi alhamdulillah, pertamanya ribuan kesyukuran kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan limpahan kurniaannya, hidayah dan taufiknya serta izinnya. Alhamdulillah ya, pada hari yang berbahagia ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita sama-sama diberikan rezeki ya oleh Allah SWT untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini ya, hadirnya kita di sini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan begitu juga ya, saya mengambil kesempatan ya di awal Ramadan ini ya, saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat ya menjalani ibadah ya dengan sempurna sepanjang bulan Ramadan. Dan begitu juga ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan keberkatan majlis ilmu, Allah Taala beri kita kesehatan, beri kita keselamatan, memberi kita kesembuhan ya. Mudah-mudahan kita dapat terus mengaji ya, mudah dalam melakukan ibadah ya, dan dapat menyampaikan ilmu ya, berkongsi ilmu dengan ya kaum kerabat kita, sahabat-sahabat kita dan masyarakat Islam sekeliling kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah ya, lebih kurang 2 minggu ya, 2 minggu juga ya, sedikit beberapa urusan dan sedikit masalah kesihatan ya, saya mohon maaf semua, kita terpaksa tangguhkan. Dan alhamdulillah ya, pada hari ini kita akan sambung semula kembali perbahasan kita iaitu siri yang keempat. Ya, kalau masih ingat lagi ya, pada siri yang pertama, siri yang kedua, siri yang ketiga, dan ini adalah sambungan ya, siri yang keempat. Jadi kepada yang baru masuk ya, yang baru masuk sama ada hari ini ataupun siri yang sebelum ini yang tidak daripada awal ya, maka boleh dapatkan ya nota-nota saya ya, dalam grup RHP Art Center ya, grup Telegram ya, yang diuruskan oleh akan diuruskan oleh admin lah ya. Jadi boleh masuk ya dalam grup tersebut ya, jadi admin akan kongsikan ya nota-nota ya. Dan begitu juga ya, ada juga ya video ya, rakaman untuk kita ulang kaji semula ya, ataupun untuk yang ketinggalan boleh lihat semula lah ya. Okey, insya-Allah ya, saya percaya mungkin hari ini awal Ramadan ni banyak program-program ya, dengan program tadarusnya ya, dengan berbagai program lah ya. Jadi tak apa, mana yang ada insya-Allah kita akan tetap teruskan. Dan terima kasih semua ya di atas kehadiran hari ini. Dan alhamdulillah ya, ini menunjukkan komitmen kita. Dan insya-Allah apa yang saya nak bahas ini antara ilmu-ilmu yang sangat-sangat perlu kita ketahui ya, yang penting dan jarang dibahaskan ya. Jadi untuk kita yang sebagai beginner ni ya, sebagai yang kata baru nak menceburi bidang Al-Quran, bidang ilmu tajwid, maka ini adalah medan kita lah ya.
medan kita bagi para pemula untuk memahami lebih lanjut bagaimana ilmu-ilmu tajwid ataupun ilmu-ilmu bacaan Al-Quran ini dilahirkan, didisiplinkan menjadi satu ilmu yang sangat hebat, satu ilmu yang sangat besar. Jadi kita kita bukan sahaja menerima apa yang tertulis dalam buku-buku tajwid yang ada di tangan kita, tetapi kita kena kaji kenapa, mengapa, bagaimana hukum-hukum ini berlaku, supaya bila dalam bacaan Al-Quran kita setiap tutur, setiap ucapan, huruf-huruf yang kita lafazkan semuanya berlandaskan semuanya berlandaskan menepati hukum-hukum tajwid, dan secara tak langsung menzahirkan kemahiran ataupun kefasihan dalam ilmu bacaan Al-Quran kita. Jadi kita semua ni sebagai pemula baik guru ke, baik kita sebagai pelajar ke, semua sebab ilmu ni sangat luas. Saya sendiri pun kata apa, tak habis-habis lagi mengkaji dalam bidang ni. Melihat ilmu tajwid bukan satu ilmu yang ringkas, tidak, tetapi dia perbahasannya sangat detail, sangat kata apa, rumit. Kalau kita lihat daripada step-step daripada awal sehingga lahirnya hukum-hukum yang tertulis dalam kitab-kitab ilmu tajwid. Jadi insya-Allah semua dah bersedia. Kita akan sambung lagi perbahasan kita masih lagi dalam membicarakan tentang harakat. Jadi kalau masih ingat dalam pembacaan Al-Quran ini huruf-huruf Al-Quran bila disebut ilmu tajwid, iaitu ilmu membahaskan huruf-huruf Al-Quran, membahaskan tentang hukum-hukum yang terdapat pada huruf-huruf Al-Quran yang dilafazkan. Kalau dalam ilmu qiraat, dia membahaskan kalimah-kalimah, lafaz-lafaz yang khilaf di antara imam-imam qiraat, di antara tarik-tarik, aliran-aliran bacaan. Itu pembahasan dia, kalimah-kalimah Al-Quran. Tetapi ilmu tajwid lebih kepada dia punya perbahasan utamanya adalah huruf-huruf Al-Quran. Sebab itu dalam pembacaan Al-Quran, Imam Jazari menyebutkan tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, memperelokkan setiap huruf-huruf, mentajwidkan, mempercantikkan. Jadi setiap huruf-huruf Al-Quran yang dibaca itu. Jadi inilah yang kita nak bahaskan sama-sama, yang kita nak perhatikan sama-sama. Jadi kalau kita flashback balik, boleh dengar suara saya clear? Mohon respon. Boleh, Ustaz. Boleh ya? Boleh, Ustaz. Boleh. Jelas. Dia nak kuat sangat. Kalau saya kuat, dia nak batuk. Okey, jadi sekadar ini sajalah tahap level suara dia. Okey, jadi dalam bacaan Quran yang tiga sini yang kita bahaskan, kalau nak lihat tebal dengan nipis sesuatu huruf bacaan, maka rujuk kepada apa? Apa dia punya kayu ukur dia? Ada siapa boleh jawab? Kalau merujuk kepada tebal dan nipis, merujuk kepada apa? Siapa masih ingat? Ada boleh jawab? Sifat huruf ni. Kalau bacaan tu, huruf itu sebab dalam bacaan ini ada tebal dan nipis, maka dia akan merujuk apa? Iaitu merujuk sifat apa? Sifat isti'la dan istifham. Okey. Jadi
Kalau merujuk kepada tebal dan nipis sesuatu huruf yang nak dibaca iaitu isti'la dan istifal. Kalau nak merujuk kepada cepat dan lambat dalam sesuatu sebutan tu nak rujuk apa? Boleh? Azminah. Merujuk apa? Buat sikit. Azminah, syiddah dan rakhawah tu. Ya, merujuk kepada syiddah dan rakhawah, iaitu dia punya kata apa? Sebutan itu nak dicepat ataupun nak dilambat, ya. Merujuk kepada sifat dan sifat syiddah dan rakhawah. Itu juga di antara syiddah dan rakhawah itu ada tawassut. Benda ni yang nak faham, ya. Okey. Jadi itu kalau kita dalam bacaan Quran dia yang perlu kita kata apa? Yang perlu kita tumpukan, ya, yang perlu kita tumpukan sebab dia tak lari. Ya, dia tak lari tebal nipis, ya. Dan tak lari daripada satu lagi cepat dan lambat, ya, dalam penyebutan Al-Quran. Okey, dan hari ini kita akan sambung, ya, pada siri yang keempat, iaitu daripada huruf harakat-harakat yang kita telah belajar, ya, harakat daripada yang berbaris, ya, iaitulah fathah, kasrah, dhammah, dan satu lagi harakat, ya, satu lagi yang sakin. Maka hari ini daripada rentetan tersebut kita nak bicara bagaimana hukum-hukum lahir daripada daripada harakat-harakat ataupun daripada huruf-huruf, ya, bagaimana hukum itu dijadikan, ya, dinamakan satu nama yang khas, ya, satu hukum yang khas. Okey, kita akan sama-sama bincangkan pada hari ini insya-Allah. Jadi kalau kita baca Quran tu, kalau kita buka buku-buku tajwid, dia dah siap dah, ya, hukum nun sakinah dan tanwin, ya. Nun sakinah berjumpa dengan 6 huruf, maka hukum dia izhar. Sampai situ je lah. Tetapi kita sebagai pelajar kita kena menggali. Kenapa hanya 6 huruf saja? Ya, kenapa dinamakan izhar? Kenapa dinamakan izhar halqi pula? Kenapa, apa beza izhar halqi dengan izhar syafawi? Ya, apa beza pula dengan izhar yang lain? Inilah masalah-masalah yang kita nak clearkan, ya, dalam ilmu bacaan Al-Quran kita. Okey. Okey, baik. Jadi kita masuk satu bahagian, ya, satu part, ya, iaitu hukum dua pertemuan disebabkan makhraj dan sifat. Ya. Dua pertemuan, ya, maksudnya asal-asal huruf itu kalau dia duduk seorang-seorang, ya, maka hukumnya hanya melibatkan zat huruf tu sajalah. Ya, makhrajnya kat mana, ya, sifatnya kat mana, sekadar itu cukup. Sudah pada, ya, memada di situ, ya, mana sudah menepati merangkumi di situ bila duduk huruf yang tunggal. Tetapi bila dia berdua, huruf pertama berjumpa huruf kedua, ya, sebab ayat Quran ni dia dah bukan dalam bentuk huruf, dia dalam bentuk kalimah-kalimah, ya. Jadi setiap huruf itu ada hukum dia, ya. Jadi maksudnya bila kita baca Al-Quran, jangan kita mencari hukum, ya. Maksud mencari hukum ni, kita cari hukum izhar kat mana, hukum ikhfa kat mana, hukum idgham kat mana, hukum yang lain, ya, hukum-hukum mat dan kat mana. Sebenarnya setiap huruf yang kita baca tu, huruf pertama kita baca berjumpa huruf kedua kita baca, di situ dah ada hukum dah, ya. Bukan hanya tertentu pada yang tadi itu sahaja, ya, hukum-hukum yang khas yang saya sebutkan tadi. Huruf kedua berjumpa huruf ketiga dah ada hukum dia. Huruf ketiga dan huruf keempat berjumpa ada hukum dia. Huruf keempat berjumpa huruf kelima ada hukum dia. Ya, cuma kita tak pandanglah, ya, ataupun tak ambil berat, ya, ataupun memang kita tak tahu, ya. Jadi kita hanya tumpukan kepada hukum-hukum khas sahaja. Ya, itu secara basicnya bolehlah, ya. Tapi kalau nak lebih jauh dalam ilmu bacaan Quran, sebab Imam Jazari kata tajwidul huruf, lihat satu huruf yang kita nak lafazkan, yang kita nak sebutkan. Okey, jadi yang pertama ni kita nak bahaskan hukum yang lahir pertemuan disebabkan makhraj dan sifat.
Ya, disebabkan makhraj dan sifat. Saya tak masuk lagi tentang nama-nama tu nanti. Ya, itu kemudian. Itu dah final nanti. Yang di akhir nanti. Kita sebelum lagi. Daripada huruf tunggal, bila berjumpa berdua huruf, maka ini akan berlaku. Ya, bila dua huruf itu berlaku. Jadi disebabkan makhraj dan sifat ini, sekiranya dua huruf itu bersamaan. Ya, maksud bersamaan di sini, makhrajnya sama, ya, sifatnya sama. Ya, kalau nun jumpa nun, lam jumpa lam, mim jumpa mim, ya, apa lagi? Ba jumpa ba. Mana huruf pertama ba, huruf kedua ba. Maka huruf pertama, ya, maka di situ bila huruf itu sama makhraj dan sama sifat, ya, maka akan dinamakan mutamathilain. Ya, akan dinamakan mutamathilain. Okey. Begitu juga apabila dua huruf yang berjumpa itu berhampiran makhraj. Ya, berhampiran pada makhraj. Ya, maka dinamakan kedua huruf itu, ya, dinamakan mutaqaribain. Ya, mutaqaribain. Ya, seperti makhraj yang berhampiran antara nun dengan ra ataupun lam dengan ra. Ya. Okey. Ini kita bagi gambaran dulu. Ya, contohnya banyak lagi, ya. Tapi ini salah satu contohlah. Bermaksudnya kalau dua huruf berhampiran, maka di situ ada hukum, ya, mutaqaribain. Okey. Kemudian dua huruf yang sejenis. Sejenis ni maksudnya sama ada sama pada makhraj, lain pada sifat, ataupun sama pada sifat, lain pada makhraj. Ya, macam contoh di sini pada mim ma'in, ya, dia sejenis pada sifat. Ya, tajanus, ya, sejenis pada sifat, tetapi nun dengan mim makhrajnya tak sama. Okey, kalau dal dengan ta pada ma'abattum, ya, pada makhraj, ya, sama, tapi pada sifat berlainan, maka dinamakan mutajanisain. Okey, kemudian dua huruf yang berjauhan, ya, yang saling berjauhan, ya, bila dua huruf itu saling berjauhan, maka dinamakan mutabaidain. Ya, huruf pertama berjumpa dengan huruf kedua, maka dia saling berjauhan, maka dinamakan mutabaidain. Jadi nanti kalau buka kitab tengok balik, ya, tengok balik bahasan-bahasan tentang apa itu mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain, mutabaidain, ya, supaya lebih lagi dapat maklumat. Ini saya hanya kata apa, buka sebagai yang kata apa, pengetahuan umum dulu. Ya, apa makna hukum-hukum yang terjadi disebabkan, ya, dua huruf, ya, yang sama ada, ya, bertemu daripada sudut makhraj dan sifat. Okey. Jadi di sini kalau daripada hukum-hukum merujuk kepada riwayat Hafs an Asim, ya, pada riwayat Hafs an Asim, ya, ada syarat. Ya, ada syarat. Okey. Jadi syarat di sini yang kita nak faham berbeza sikit dengan imam-imam lain. Jadi dalam riwayat Hafs an Asim, untuk menjadikan hukum yang dibahaskan, ya, adalah semuanya mestilah sawir. Ya, apa itu sawir nanti kita akan bahaskan. Okey. Jadi dalam riwayat Hafs an Asim, pada mutamathilain ini, maka dia akan baca dengan idgham. Ya, pada hukum mutamathilain ini, maka bacaan dia bila huruf pertama itu berjumpa dengan huruf kedua, dan huruf pertama itu mati, huruf kedua itu hidup. Ya, itu yang dikatakan sawir tadi tu. Ya, melihat kepada harakat baris. Bukan main jumpa huruf, tak cukup lagi nak jadi hukum, tetapi kena ada tengok dia punya harakat dia. Okey. Pada harakat tersebut
Okey. Tawas ya. Okey, dalam riwayat Hafs an Asim ya, syarat maknanya yang dijadikan hukum utama ya dalam bacaan ya, dalam mutamasilain ke mutaqaribain ke mutajanisain ini ataupun ya dalam mutabaidain ini ya, maka pada mutamasilain ini maka baik mutaqaribain mutajanisain ini dilihat kepada baris dulu. Syarat dia mesti huruf pertama itu mati, huruf yang kedua itu berbaris. Itu yang dikatakan shaghir ya. Dikatakan shaghir. Nanti kita akan bahas selepas page yang seterusnya nanti. Cuma nak bagi tahu kita fokus kepada makhraj dan sifat dulu. Maknanya apabila dua huruf itu bertemu ya, yang disebabkan makhraj dan sifat, ada yang mutamasilain, mutaqaribin, mutajanisain, maka di situ akan lahir hukum. Kalau mutamasilain akan lahirlah hukum bacaan idgham. Ya. Maksudnya huruf pertama dimasukkan pada huruf yang kedua. Begitu juga pada mutaqaribain. Ya, huruf pertama dimasukkan huruf yang kedua. Begitu juga pada mutajanisain. Ya, dimasukkan huruf pertama dengan huruf kedua. Cuma syarat utama mesti shaghir. Apa itu shaghir? Yaitu harakat baris yang pertama itu sakit dan yang kedua itu berbaris. Maka akan lahirlah hukum-hukum yang saya telah sebutkan ini, yaitu idgham. Kemudian sekiranya dia saling berjauhan, walaupun yang pertama itu shaghir, walaupun bacaan itu shaghir, pertama sakin, yang kedua berbaris, maka dia tak boleh baca dengan idgham sebab dia mutabaidain, saling berjauhan. Maka akan lahirlah bacaan izhar. Itu yang nanti akan ada hukum lam ta'rif ya. Bila lam mati berjumpa dengan ha, bacaannya dengan izhar ya. Kalau masih ingat lagi hukum dia izhar qamari kan. Ataupun nun mati berjumpa ain ya. Huruf pertama mati, huruf kedua berbaris shaghir ya. Akan lahirlah bacaan izhar halqi. Mim mati pula berjumpa dengan ta, izhar juga, tetapi izhar apa? Masih ingat? Izhar syafawi ya. Okey, jadi inilah ya yang pencetusnya permulaan berlakunya penamaan nama selepas daripada pertemuan ini. Kalau dia duduk sorang-sorang, hukum tak ada lagi. Ya, jadi bila kita baca Al-Quran, setiap huruf itu memang ada hukum. Tak perlu nak cari-cari ya. Ya, tak perlu nak cari-cari. Memang dia sebut saja bismillah tu dah ada hukum dah di situ. Sebab apa? Itu dia kata tadi, nak tajwidul huruf ya, mentajwidkan akan setiap huruf. Maksudnya kita kenali hukum-hukum yang ada berlaku di antara pertemuan dua huruf itu. Okey? Okey. Baik. Kemudian ini yang saya masuk tadi ya, melihat kepada syarat bagi daripada Hafs an Asim, dia mesti adalah shaghir ya. Admin tolong ni فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والفتنة. Okey. Mungkin terbuka ya. Tak apa nak dengar tapi tolong takut mengganggu. Okey. Jadi selepas kita melihat huruf, maka kena lihat baris. Sebab baris tu menjadi syarat yang utama dalam riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi. Ya, sebab yang menjadi penamaan hukum-hukum, terjadinya hukum ya, mestilah ya, adalah shaghir. Shaghir itu maksudnya huruf pertama mati dan huruf kedua itu berbaris. Okey. Jadi kita lihat hukum dua pertemuan yang disebabkan harakat. Tadi kita dah lihat kepada huruf. Ya. Okey. Jadi kita dah lihat kepada huruf. Jadi sebelum nak jatuh hukum, kena lihat dulu kepada baris. Jadi step yang kedua lihat pada baris. Ya. Baris. Yang pertama apabila huruf itu berharakat. Maksud harakat itu baris atas, baris bawah, baris depan ya.
berjumpa, ya. Ini saya betulkan sikit ni, terbalik ni. Ya. Huruf pertama sakin. Okey, saya terbalik ni. Apa nanti kita betulkan? Dia terbalik ni. Ya, ini terbalik. Huruf pertama sakin, ya. Nanti kita betulkan. Huruf pertama sakin berjumpa dengan huruf kedua harakat. Ya. Dia tertukar dengan ni. Mungkin masa copy paste tu tak perasan. Ya, tertukar semua. Tak apa. Kita betulkan. Okey. Yang pertama sakin, ya, berjumpa dengan harakat. Maka disitulah dinamakan dengan shaghir. Ya, macam ni nun mati, nun yang sakin berjumpa dengan ain yang berharakat. Maka akan ada hukum di situ. Nun yang mati berjumpa dengan ya yang berharakat, ada hukum di situ. Ya, nun yang mati berjumpa dengan fa, juga ada hukum di situ. Ya, jadi daripada hukum shaghir inilah lahirnya bacaan yang izhar, lahirnya bacaan yang idgham, lahirnya bacaan yang ikhfa. Ya, penamaan tu nanti dulu, itu kemudian saya akan bahaskan kemudian. Tapi ini step yang awal sebelum kita nak masuk kepada jadinya hukum. Okey. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua iaitulah, ya, harakat huruf pertama dan huruf kedua juga dengan berharakat. Ya, itu dinamakan kabir. Ya, kabir. Jadi bagi imam kita riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi, pada hukum kabir ini, ya, pada hukum kabir ini semuanya dibaca dengan izhar. Ya. Contoh ni, contoh saya bawa ni contoh pada qila lahum ataupun khalaqakum, ya, yang ada hukum lah, ya, bagi imam lain. Ya, a'lamu ma, ya, mim baris depan, mim baris atas. Ya, qaf baris atas, ya, dengan kaf pun berbaris depan, ya, dua-dua berbaris. Ya. Jadi bila berbaris ini, ya, huruf yang sama berbaris, ada yang berhampiran berbaris, ya. Lihat. Apa kau cebok ke telefon ayah apa? Okey, tolong pastikan, ya, mute-kan. Okey. Jadi bila huruf pertama berbaris, huruf kedua berbaris, contohnya dia, ya, yang di sini yang kita nampak sini qila lahum khalaqakum dan a'lamu ma, maka baca pada di sini dinamakan, ya, dinamakan dengan kabir, ya. Bagi riwayat Hafs an Asim semua dibaca dengan izhar. Tak dibaca dengan qilahum, tidak dibaca dengan khalaqkum, tidak dibaca dengan a'lam. Ya, itu bagi imam ataupun qiraat lain. Ya. Jadi dalam riwayat Hafs an Asim ini sahaja yang dijadikan sebagai hukum, ya, yang melibatkan izhar, idgham dan ikhfa, ya, ataupun hukum-hukum tajwid yang ada dalam kitab-kitab itulah. Okey. Kemudian yang ketiga, okey. Kemudian yang ketiga iaitu sakin dan harakat. Ya, iaitu yang pertama ni harakat dulu. Dia terbalik dengan apa nama tadi? Dengan shaghir. Yang kedua sakin. Ya, yang kedua sakin. Di sini juga ada hukum dia. Contoh kalau kita lihat pada Zahra, ya, semua tempat lah banyaknya. Bila jumpa saja pertama berbaris, ya, kedua sakin, maka dia akan, ya, ada hukum di situ. Ya, macam contoh Zahra, alhamdu, bismillah, ya, ba baris bawah berjumpa dengan sin, ya, maka dinamakan mutlak. Dan mutlak ini semua, ya, dibaca dengan izhar, ya, semua imam, ya, baca apabila mutlak huruf pertama itu berharakat berbaris,
huruf kedua itu sakin, maka dibaca izhar. Bermaksudnya macam mana? Bermaksud ba sempurnakan makhraj dan sifat dia, ya, jelaskan, ya, dan begitu juga pada sin sempurnakan, ya, makhraj dan sifatnya. Makna dia tidak ada hubungan. Tidak boleh ada hubungan, ya. Maksudnya nak baca dengan bis, ya, BIS tu tak boleh. Kena baca B kemudian baru baca dengan sin yang sakin. Bis, ya. Bis, dia nampak macam sama tapi tak serupa, ya. Macam sama bunyi bis, ya, tapi sebenarnya di situ ada dua suara. Satu suara ba yang berbaris bawah, satu huruf sin yang berbaris sakin. Jadi mana-mana huruf yang begini jangan digabungkan. Sebab kalau kita lihat masa dulu zaman saya ngaji kan, basin, mati, bawah, bis kan. Ya, kaedah tu nak kena betul semula lah. Ya, untuk peringkat awal kanak-kanak tak ada masalah peringkat awal, ya. Tapi kita dah ngaji lama ni kena betulkan balik lah supaya kita jelas ba dengan sin ini selama-lamanya tak boleh dibaca dengan gabungan idgham, ya, mesti dipisahkan, dijelaskan, ya, diizharkan. Nampak bunyi ba-nya, nampak bunyi sin-nya. Okey, tak adalah bismillah, bismillah, ya. Jadi kita akan lihat satu huruf ke satu huruf dalam pembacaan Al-Quran. Kerana apa? Kerana setiap huruf-huruf yang kita baca itu akan lahir hukum-hukum ni. Sama ada shaghir, kabir ataupun mutlak. Cuma yang banyak menjadi penamaan hukum lahir adalah daripada shaghir, ya, lahir daripada shaghir. Pada kabir dan mutlak ini tidak dibahaskan. Namun bacaan itu kita kena faham, ya. Kabir dan mutlak ini selama-lamanya bagi riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi dibaca dengan izhar. Okey. Boleh jelas? Ni jelas semua, ya. Ada yang nak bertanya? Okey. Jadi mana step yang pertama, lihat huruf dulu, ya. Step yang pertama lihat huruf dulu. Huruf pertama tu dengan huruf kedua tu apa? Mutamasilain ke, mutaqaribain ke, mutajanisain ke, mutabaidain ke. Ya, dah lihat huruf itu, ya, maka kita dah faham, ya, di situ kalau mutamasilain, mutaqariban, mutajanisain, ya, mutabaid idgham. Kalau mutabaidain baca dengan izhar. Tetapi stop dulu. Izhar yang macam mana tu? Syarat pertama mesti shaghir, ya. Huruf pertama tu mati, huruf kedua itu berbaris. Adapun pada kabir dan mutlak tidak dibahaskanlah, ya. Bagi imam kita, sebab apa? Semuanya dibaca dengan izhar, ya. Maksudnya jelaskan makhraj dan sifat pada huruf pertama, jelaskan makhraj dan sifatnya pada huruf yang kedua. Okey, ya. Okey, boleh faham. Okey. Kalau ada yang nak bertanya, boleh tanya secara langsung, ya. Boleh tanya secara langsung. Kadang-kadang kalau lewat tanya nanti, ya, terlupa pula, tak ingat. Tengah nak bertanya tu boleh, tak apa, saya izinkan. Okey, kita lihat seterusnya. Ni, ya, pecahan pertemuan dua huruf. Bacaan idgham dan izhar. Ikhfa mana ikhfa? Tu nanti dulu, ya. Sabar dulu. Ikhfa ni lain, dia lain. Nanti kita bahas, dia ada pembahasan khas. Jadi maknanya hukum awal, ya, dalam bacaan Quran ni yang ada izhar idgham dulu. Jadi bacaan idgham dan izhar menurut riwayat Hafs an Asim ni yang kita bahaskan tadi. Ya, yang kita bahaskan tadi, iaitulah bila melihat huruf ada yang mutamathilain, ya, ada yang mutajanisain, ada yang mutaqaribain, ada yang mutabaidain. Ya, ada huruf yang bersamaan makhraj dan sifat, ada yang huruf yang sama pada makhraj lain pada sifat, ya, ataupun sama pada sifat lain pada makhraj. Ada huruf yang berhampiran pada makhraj dan ada huruf yang, ya, berduanya itu saling berjauhan. Jadi kita baca Quran ni tak lari sebenarnya, ya. Memang tak lari, ya. Tak lari pertemuan antara huruf pertama dengan kedua, sebab semua dalam bentuk kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Okey. Jadi di sini
Bila kita melihat ya kepada saghir, ini namun melihat kepada baris harakat. Ya, baris kepada harakat. Jadi pada harakat ni kita dah faham ada saghir, ada kabir dan ada mutlak. Ya. Bagi mutamathilain, kalau dia saghir, dia akan baca dengan idgham. Ya. Tu. Kalau mutamathilain ni ada mutamathilain kabir. Ya, macam tadi lah saya baca tadi a'lamu ma, kan? A'lamu ma. Ya. Okey, a'lamu ma. Ya. Mim pertama baris depan, mim baris kedua, dua berbaris atas. Mana dua-dua berbaris? Maka dia akan baca dengan izhar. Ya, dia baca dengan izhar. Begitu juga mutamathilain mutlak. Ya. Contoh mutamathilain mutlak, macam contoh mim temu mim. Ya, mamnun, ghairu mamnun, mim pertama berbaris, mim kedua mati, tetap dibaca dengan izhar. Ya, yang menjadi hukum nak baca idgham hanya saghir sahaja. Begitu juga pada mutajanisain yang sama pada makhraj ataupun sama pada sifat. Ya, kalau dia saghir maka dibaca dengan idgham. Kalau dia kabir, ya ada mutajanisain yang kabir, maka dibaca izhar. Ya, ada mutajanisain yang mutlak, maka dibaca dengan izhar. Okey. Ya, kemudian mutaqaribain, ya. Contoh-contoh ni tak apa, nanti kita carilah. Ya. Okey. Cuma nak faham yang bahasan utama ilmu tajwid adalah banyak pada saghir ini. Okey, mutaqaribain saghir, maka dia akan jadi idgham. Jadi mutaqaribain kabir, dia akan jadi izhar. Mutaqaribain mutlak, dia akan baca juga dengan izhar. Okey, sedikit perbezaan pada mutabaidain. Ya, mutabaidain. Tengok yang garisan putih ni. Kalau mutabaidain saghir, ya, dibaca dengan izhar. Tak dibaca dengan idgham. Jadi mutabaidain ini maksudnya dua makhraj yang saling berjauhan. Ya, maksudnya bila macam izhar halki, nun mati berjumpa dengan huruf izhar. Ya, huruf izhar yang 6 tu jauh. Nun kat mana kan? Ujung lidah, ujung gigi kan? Berjumpa dengan di halqum. Jadi makhraj tu saling berjauhan. Ya, walaupun dia saghir, nun baris huruf pertama tu sakin, huruf kedua berbaris, huruf izhar itu berbaris, maka tetap dibaca izhar. Apatah lagi mutabaidain kabir juga dibaca dengan izhar. Mutabaidain mutlak juga dibaca dengan izhar. Jadi nak faham contoh-contoh ini, ya, boleh lihat kepada buku ataupun kitab yang ditulis oleh Dr. Surur, ya, Syahbudin, ya. Dia ada bahaskan tentang ilmu ini. Ya, tentang mutamasilin, mutajanisain, mutaqaribin dan mutabaidain. Ya, kalau yang ada tu boleh rujuklah, boleh buka balik. Tengok contoh-contohnya, ya. Tengok contoh-contohnya. Tapi kita jangan pening kepala daripada segi hukum-hukum ni, sebab apa? Hanya di sini sahaja, ya, menjadi hukum utama dalam hukum-hukum bacaan Al-Quran. Ya, bagi kabir dan mutlak, ya, dibahaskan, tetapi ya, semua bacaan, ya, kita bahaskan baik mutlak ke kabir, semua dibaca dengan izhar. Okey? Okey. Boleh faham carta ni? InsyaAllah. Ada yang tak jelas? Boleh bertanya, ya. Sebab kita tak masuk lagi hukum-hukum. Ini kita nak. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Bermakna mutabaidain tu kesimpulannya saghir kabir mutlak semuanya izhar. Ya, betul. Semuanya baca izhar. Sebab itu kalau orang tanya syarat idgham berapa kita nak jawab? Syarat idgham. Syarat idgham ada 2. Ada 3. Mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Itu syarat idgham. Ya. Dan idgham bagi imam kita semuanya saghir, ya. Okey. Syarat izhar ada berapa? Izhar. Kalau kita tanya, syarat izhar ada berapa?
Boleh? Jawab. Izhar ada. Ada satu sahaja, mutaba'idain sahaja. Jadi maknanya kalau nampak makhraj dan sifat tu, ya, makhraj itu saling berjauhan, satu syarat sudah cukup untuk bacaan itu dibaca dengan izhar. Tetapi kalau idgham banyak, bukan sekadar mutamasilain, mutajanisain pun boleh baca idgham, mutakaribain pun dibaca dengan idgham. Ya? Ini adalah kalau kita baca Quran, tengok huruf pertama, huruf kedua, huruf pertama, huruf kedua. Itu huruf, kemudian huruf 1, 2, 4, 3, 4 tak? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Itu. Sebab di situ semua ada hukum di situ. Kalau dia bukan saghir, dia kabir. Kalau tak kabir, mutlak. Mana hukum saghir, kena lihat apa hukum-hukum dia. Kalau kabir yang mutlak, tak payah lihat. Baca dia semua izhar. Ya? Bacaan dia semua izhar. Kalau saghir, hati-hatilah. Ya? Sebab ada nama hukum-hukum dia. Nun sakinah, ada hukum mim sakinah, ada hukum lam ta'rif, ya. Ada hukum-hukum lain di situ. Okey, jadi kalau orang tanya berapa syarat idgham? 3, ya. Berapa syarat ikhfa? Ya, 1 sahaja. Okey, alhamdulillah. Ya, kalau jelas kita teruskan. Sebab apa? Sebab yang saya cuba paparkan di sini adalah inilah benda-benda yang kita nak faham sebenarnya, ya, dalam bacaan Quran, ya. Kita baca tu perhati huruf-huruf tu, kita hayati walaupun tak faham makna, ya. Sebab tu satu huruf tu mahal, ya, mahal. Bila kita baca Quran tu satu huruf, Nabi tak kata alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Sebab dia mahal, ya. Dia berganda-gandakan lagi, ya, dengan 10 kebajikan. Apatah lagi kalau dalam bulan Ramadan, ya, ambil peluang baca Quran banyak-banyak, insya-Allah. Okey. Kalau dah jelas, kita pindah kepada paparan seterusnya. Bagaimana pula hukum ikhfa terjadi? Ya, Alim tanya. Datuk, ikhfa tu kat mana? Jadi apabila dua huruf yang bertemu tu, senang aja jawapan. Ya, bila mana ikhfa tu terjadi apabila dua huruf yang bertemu tu, huruf pertama, huruf yang kedua. Ya, huruf yang pertama, huruf yang kedua itu dia bukan mutamasilain, bukan mutajanisain, bukan mutaqaribain, dan bukan mutabaidain. Ya, dia tidak menepati 4 syaratnya, 4 benda yang ada di sini. Jadi bila keempat-empat ni bukan, maka lahirlah satu hukum bacaan di antara bacaan idgham dan di antara bacaan izhar. Apa yang lahir? Iaitulah bacaan apa dia? Bacaan ikhfa. Ya. Bacaan ikhfa ni bagaimana? Ya, iaitulah bacaan di antara izhar, idgham dan izhar. Ya. Dia duduk tengah-tengah. Ya. Sebab apa? Sebab dia bukan keempat-empat ni. Jadi ikhfa tu bukan saja-saja disebut ataupun dinamakan hukum ikhfa, tak, ada sebab dia. Sebab apa? Dia tidak menempati dalam pertemuan dua huruf itu, dia tidak menempati keempat-empat ni. Dia tak ada di mutamasilain, tak ada mutajanisain, dia tak ada mutaqaribain, dan tidak ada pada mutabaidain. Itulah bacaan, ya, yang padanya, ya, lahirnya ikhfa hakiki, lahirnya ikhfa syafawi, ya. Ya, dalam bacaan. Sebab apa? Ini tadi punca masalahnya adalah tidak menempati. Sebab tu kalau orang kata berapa syarat ikhfa? Syarat ikhfa kita nak jawab ada berapa? Syarat ikhfa ada berapa kalau ditanya? Boleh menjawab? Syarat nak baca ikhfa. Ada yang nak jawab? Ada? Jadi syarat ikhfa ni 4. Ya? Saya lah yang jawab. Selalunya gitulah. Kalau guru soal, guru lah yang jawab. Jadi syaratnya 4. Apa syaratnya? Bukan keempat-empat ni lah. Ya? Dia bukan keempat-empat.
Okey, jadi lahirlah bacaan ya sebutkan tadi izhar dan idgham ya, ikhfa. Jadi bagaimana sebab itu dalam bacaan ikhfa ini ya, dalam bacaan ikhfa ini hati-hati. Okey. Maksudnya dia tidak beramal ya. Maksudnya dia tidak beramal, mana dalam keadaan kita baca bila keadaan huruf ikhfa ini dia tidak beramal dengan lidah. Ya. Maksudnya dia tidak beramal dengan huruf tersebut. Kalau dia beramal ya, dia boleh jadi izhar, dia boleh jadi idgham. Ya. Jadi mana-mana ikhfa yang dibaca ini ya, la ya'malu bil lisan, dia tidak beramal dengan lidah. Okey. Sebab apa? Sebab dia bukan keempat-empat ni. Dia bukan huruf yang bersamaan, huruf yang sejenis, huruf yang berhampiran dan huruf yang berjauhan, tak boleh. Kalau main mutamasilin mutajanisin, ini semua main makhraj. Ikhfa tak ada. Sebab kalau dia main makhraj, dia akan jadi dua bacaan ni, sama ada bacaan itu izhar ataupun idgham. Sebab itu kita jadi masalah ya. Sebab tu kalau masalah dalam ikhfa hakiki, kenapa kita nak gunakan bila kita menggunakan lidah? Kita beramal dengan lidah sebab lidah ni banyak huruf kat situ ya, ada berapa huruf? 18 huruf kan. Dan ikhfa pun banyak kat situ ya. Jangan sekiranya kita beramal dengan dia, maka dia akan jadi idgham ataupun izhar. Ya, dia pergi ke sana ke sini ke, tak duduk statik. Cuma yang membezakan dia nanti apabila selepasnya itu ada huruf-huruf yang terpaksa diangkat lidahnya, iaitu huruf-huruf isti'la. Maka dia kena ra'ikan. Ya, kena ra'ikan tetamu yang besar tu. Ya, yang isti'la tu. Ya. Jadi kalau tak ada, dia flat bawah dia tidak beramal dengan lidah. Ya. Dan yang mera'ikan pun tidak pergi kepada makhraj. Macam contoh nun berjumpa dengan huruf qaf. Ya. Nun berjumpa dengan huruf qaf. Okey. Jadi bacaannya itu bila nun berjumpa dengan huruf qaf, dia bukan mutamasilain, dia bukan mutajanisain, dia bukan mutaqaribain dan dia bukan mutabaidain. Dia ikhfa. Bila menyebut bab nun, dia ikhfa hakiki ya. Bila sebut mim, dia akan jadi ikhfa syafawi. Tak kisahlah tu, tapi bacaannya bagaimana? Itu yang kita nak faham. Sekiranya kita pergi angkat lidah kita tu ke rumah, katakan rumah qaf kan, pangkal lidah tu diangkat. Dan kita sebut qaf lah. Ya, dengan sebut up. Kalau kita matikan, kalau bertemu nun mati berjumpa dengan qaf. Ya, kita baca dengan ming. Itu kita dah menggerakkan lidah kita, menggabungkan antara nun dengan qaf itu dengan satu makhraj. Itu dah beramal dengan lidah. Ya, dia hanya angkat saja tapi tidak menyentuh. Ming, ya, dia sebutan dia besar, itu daripada perlatihan lah. Ya, perlatihan ataupun telaki. Ya, supaya nak mengelakkan jangan berbunyi dengan idgham dengan izhar. Min qablu min. Masa sebut min tu dia tidak menekan huruf qaf. Bila nak sebut qaf baru pergi rumah qaf. Min qablu. Ya, sama juga dalam masalah mana-mana huruf ikhfa lah. Huruf-huruf yang nipis, istifal, nun mati jumpa fa, contoh. Kita dah faham, dia bukan mutamasilain, bukan mutajanisain, bukan mutaqaribain dan bukan mutabaidain. Kenapa bila sebut nun temu fa nak pergi rumah fa? Bila pergi rumah fa, itu yang kita tadi, dia akan bacaan itu sama ada dia akan jadi izhar ataupun idgham. Jadi dia tidak beramal. Anfusakum, kalau itu beramal dengan huruf fa. Padahal fa cerita fa lah, ya. Nun cerita nun. Nun tak boleh baca dengan idgham pada ketika itu ataupun tak boleh baca dengan izhar pada ketika itu sebab dia ikhfa. Ya. Dia tidak beramal dengan makhraj yang mutamasilin, mutajanisain, mutaqaribain dan mutabaidain. Cara macam mana kena dapatkanlah ya, kena bertalaki ya, jumpa dengan guru-guru yang berkeahlian dalam bidang Quran.
Sebab ilmu tajwid bukan boleh main pakai akal. Dia ilmu asalnya daripada bacaan. Ulama lihat mulut tok guru, ya, daripada guru mereka lihat, buat pemerhatian, baru jadi satu kaedah, ya, baru jadi satu teori. Ya. Jadi begitu hal keadaannya. Bukan boleh kita ke nak pergi sana, kalau ikhfa ni pergi kat sini, kalau ni kat sini. Tak, dia tak macam tu. Kalau dia faham konsep inilah, ya, kalau kita faham konsep ini, ya, yang dia bukan mutamasilain, bila sebut dia mutamasilain, mutajanisin, mutaqarin, mutabaidain, semua melibatkan makhraj. Ikhfa tak melibatkan makhraj. Ya, sebab dia bukan keempat. Jadi dia tidak boleh berdiri dengan diri dia. Maksudnya tak boleh nak digabungkan, tak boleh nak dizahirkan. Sebab itu namakan ikhfa, sembunyi. Ya. Jadi dia jadi samar-samar lah, ya, dalam bacaan, ya, yang melibatkan hukum-hukum bacaan ikhfa. Okey, ada yang nak tanya? Nanti hukum ikhfa kita akan pergi juga, cuma nak cerita macam mana ikhfa tu terjadi. Bila faham bagaimana ikhfa tu terjadi, baru kita mudah dalam bacaan kita, baru kita rasa kuat, tak ada mudah nak terikut-ikut orang. Ya, kita yakin sebab ilmu ni fakta. Riwayah dan dirayahnya sama. Ya, ilmu dirayah, ilmu berkitab, ilmu riwayah, ilmu secara talaki sama. Okey. Tolong mute kan ya. Okey. Jadi baik. Jadi ini jelas ya. Bacaan ikhfa ni adalah bacaan di antara izhar dan idgham. Kerana apa? Tu, kerana yang keempat-empat atas tadi. Ya, kena faham, ingat sungguh-sungguh. Sebab empat-empat itu. Ya, sebab empat-empat tadi itulah penyebab berlakunya ikhfa. Ya, bacaan ikhfa. Okey, baik. Kita teruskan. Ni. Dah nak start, dah nak masuk dah hukum-hukum kan. Start dah nak masuk hukum-hukum. Okey. Jadi bagaimana penamaan hukum terjadi? Ini dia punya kata apa, kronologi lah. Boleh dikatakan lah. Ya. Step-step bagaimana hukum-hukum tu berlaku. Sebab yang kita baca dalam kitab tu kadang dah dekat ujung aja. Ya, terus hukum saja. Tapi dia ada proses dia. Ya, dia ada proses-proses dia yang kita dah bincangkan tadi itulah, ya. Ada yang disebabkan harakat jadi apa, disebabkan makhraj dan sifat jadi apa. Okey, asalnya huruf-huruf tunggal, ya, daripada huruf tunggal ini, ya. Kalau tanya huruf tunggal ni nak bahaskan apa? Dia hanya tertakluk kepada makhraj dan sifat lah. Ya. Kalau dia berbaris, maka kena lihat daripada sudut kecepatan dia, lambat dia, sudut tebal dia, sudut nipis dia. Itu saja ruangan ataupun lingkaran perbahasan yang ada pada huruf-huruf tunggal. Ya? Jadi nak kata hukum, tak ada hukum lagi lah di situ. Cuma kena, kalau daripada sudut orang yang nak belajar Quran, ya, maknanya daripada alif bata tu, daripada sebutan huruf-huruf tunggal itu, kena betulkan daripada awal tersebut. Ya? Sebab yang jadi masalah, ya, bila dalam penyebutan huruf-huruf tunggal tu, tak apalah baca dulu, ya, nanti pandailah tu. Kalau nanti tu, kalau dia dah besar, dia mencari guru macam kita semua yang ada di sini, alhamdulillah lah, bolehlah kita perbaiki. Kalau apa je ilmu yang ada pada dia masa kecil itu dia gunakan sekarang, tak jumpa-jumpa dah, jadi masalah lah bacaan tersebut. Ya? Jadi ilmu Al-Quran ni memang kena selalu dibaca, selalu di-upgrade, ditambah pemahamannya, kena kaji, kena belajar, ya? Baru faham. Kadang-kadang kita dah lama duduk ilmu tajwid pun kadang masih belum nampak jalan lagi kan. Hanya bila sebut nun mati temu nun mati jumpa hamzah, apa hukum ustazah, apa hukum ustaz, izhar. Okey. Ya, nak baca macam mana? Kenapa pula dijadikan izhar? Kenapa pula nama dia izhar hakik? Itu perlukan kepada pemahaman kita lah, ya, dalam kita memahami, ya, ilmu bacaan Quran ni. Okey,
Jadi pada huruf tunggal ini saya kata tadi perbahasannya cepat, lambat, tebal, nipis. Ya. Kemudian ada yang buka mulut, macam mana kalau fathah, kasrah, dhammah. Kemudian makhraj, mana sifat. Sampai situ je. Ya. Tapi bila dah merujuk kepada dua pertemuan, yang disebabkan harakat, maka akan lahir saghir, kabir dan mutlaq. Ya. Ini saya rangkumkan baliklah apa yang kita belajar tadi. Ya, bila melibatkan makhraj dan sifat, maka akan lahirlah tamasul, tajanus, taqarrub dan taba'ud. Dan ada satu lagi perbahasan, bukan 4 di atas. Maksudnya dia bukan tamasul, tajanus, taqarrub dan taba'ud. Ada satu perbahasan di sini. Ini yang lahir bacaan ikhfa tadi ni. Ya, maka daripada ke sini, daripada harakat dan makhraj dan sifat ini, maka lahirlah bacaan izhar, idgham dan ikhfa. Ya. Jadi daripada izhar, ya, idgham dan ikhfa ini barulah adanya penamaan kategori-kategori hukum. Ya, dalam ilmu tajwid yang kita faham sekarang ni lah. Ya, yang kita faham. Maksudnya asal-asal terjadi daripada yang ini. Daripada huruf tu tunggal, duduk seorang-seorang, lepas tu ya berjumpa, bertemu berdua, maka lahirlah anaknya harakat, ya, dan makhraj dan sifat ini lahirlah hukumnya, hukum-hukum tajwid. Ya, jadi penamaan hukum tajwid ini bermula di sinilah kategori-kategori. Ya, ada kategori nun, ada kategori mim, ada kategori lam, ya. Yang kita jumpalah dalam kitab-kitab tajwid tu. Ya, ini yang asal dia. Ya, bagaimana hukum-hukum itu terjadi. Okey, ada nak tanya? Sehingga kini ada yang kurang jelas. Okey ya, insya-Allah. Kalau senyap tu maksudnya fahamlah tu insya-Allah, ya. Ustaz, pasalnya saya ni suka tulis Jawi, Ustaz. Jadi tamasul tu, tajanus, taqarrub tu. Macam mana nulis dia? Dia kira macam sa tu bagi dhammah je lah ya. Tamasul. Tamasul. Tamasul ini mutamasil lain lah. Yalah, maksudnya sa tu bagi depan ni sul tu. Tamasul. Tajanus. Tajanus. Taqarrub. Taba'ud. Taqarrub. Nak sebut mutaqaribain pun boleh, nak sebut taqarrub pun boleh. Cuma saya banyakkan istilahnya. Kadang-kadang ulama dia guna berbagai istilah tapi benda yang samalah. Okay. Ya. Taqarrub, tajanus. Ya, satu lagi apa tadi? Taba'ud. Tamasul. Jadi inilah penyebabnya. Kenapa baca izhar? Sebab dia taba'ud. Tu dia. Kalau yang peringkat asas, kenapa baca izhar? Sebab nun mati berjumpa dengan hamzah, ain, harin, kha. Tapi kalau yang lagi dalam sikit, kenapa dia baca izhar? Kerana ya, kedua huruf tersebut saling berjauhan. Beza sikit tu. Ya, walaupun ceritanya sama. Kerana huruf tu saling berjauhan. Okey, mungkin ada yang dah pernah ya bahas macam ni ya. Okay, kalau pernah ikut kuliah-kuliah saya ya, yang sebelum ni ya, sebelum di Arif Sekolah Center pun benda ni ya dah pernah jumpalah ni sebagai orang kata apa, ulang kaji. Bagi yang belum pernah jumpa ni, maka mana yang tak faham, bertanya insya-Allah. Sebab inilah punca-punca sebab-sebab hukum-hukum terjadi ya. Jadi insya-Allah bila dah masuk hukum-hukum tajwid baru kita akan bahaskan nanti. Sebab itu dalam konsep atau perkemaskan ilmu tajwid saya tak masuk terus lagi izhar halqi, ikhfa, hakiki. Ya, saya masuk sebelum lagi ya, supaya para peserta yang hadir tu nampak sebenarnya apa yang kita nak faham sebelum hukum-hukum tu terjadi. Jadi bila kita baca Quran tak adalah kita cari hukum, ini hukum ini hukum ni. Kita tercari-cari. Ya, sebenarnya hukum tu ada setiap satu huruf berjumpa dengan huruf yang lain. Huruf pertama jumpa kedua ada hukum. Kedua jumpa tiga ada hukum. 3 jumpa 4 ada hukum. Cuma tinggal lagi sama ada
Saghir, kabir dan mutlak. Jika melibatkan saghir, maka adalah hukum-hukum yang khas ya yang dibicarakan ya, dalam ilmu tajwid ya di bawah riwayat Hafs an Asim, Tariq Syafi'i. Okey. Ya alhamdulillah ya kalau faham tu alhamdulillah. Kalau tak faham tak apa, tengok kali-kali. Sila. Saya nak tanya ni yang bawah mahraj dan sifat tu kan. Tamansul, tajanus, takarub, taba'u dan yang last tu bukan di atas. Ustaz boleh ulang balik, bukan di atas tu maksudnya yang luar daripada 4 yang tadi tu. Bukan di atas ni, yang di sini. Bukan tamasul, bukan tajanus, bukan takarub, bukan taba'u. Maka akan lahirlah bacaan ikhfa. Oh ya. Okay. Terima kasih Ustaz. Yang saya lulus tadi. Jadi bukan 4 di atas ni, bukan yang bicara yang atas ni. Kalau tak ada kaitan dengan 4 yang atas tu maksudnya dia jadi ikhfa. Ikhfa. Okay, jadi bila ikhfa tu maksudnya hati-hati. Jangan ada nak kita nak baca dengan idgham, nak baca dengan izhar. Dia tidak beramal dengan lidah. Tidak beramal dengan lidah. Jangan lidah tu nak pergi mana-mana. Sebab kita ni bila jumpa ikhfa ni, lidah kita nak aja bergerak. Ya? Sebab kita dah biasa bergerak kan. Sebab izhar bergerak, idgham bergerak. Tiba-tiba ikhfa tak boleh bergerak. Jadi kita susah lah. Jadi makan masa lah. Tapi kalau kita faham macam ni, adalah guideline kita, panduan kita ya, supaya lidah tu dalam keadaan dalam keadaan sedia ada dia. Sebab apa? Sebab dia tidak beramal. Anfusakum ya andada. Jangan pergi rumah dal. Andad. Memang boleh sebut. Memang kita boleh sebut. Tetapi adakah menepati bacaan itu antara bacaan ikhfa tu adakah menempati? Takut-takut nak baca ikhfa jadi idgham. Nak baca ikhfa jadi izhar. Ya? Kalau kita tak ada panduan. Okey, baik. Okey, untuk hari inilah. Untuk hari ini ya, saya fokuskan kepada surah Fatihah lah. Surah Fatihah ni sebab selalu yang kita baca senang faham ya. Nanti akan datang nanti kita sambung balik surah Dukhan. Surah Dukhan kan takbir lagi kan. Sambung. Cuma nak bagi faham. Nak faham macam mana sebelum ni kita faham, kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak hukum tajwid kat sini? Kan? Cari, kita cari mana nun mati, mana mim mati. Pada dekat bis tu dah mula dah. Faham tak maksud saya? Kita cari. Cari. Okey. Hukum mat ada kan? Hukum mat ada. Lepas tu pada An'am, ayat ke-7 baru ada hukum nun, ada nun sini, ini ada izhar. Tak, hukum tajwid tu daripada ba tu dah ada hukum tajwid kat situ. Ya, sebab apa? Tengok kabir, mutlak, saghir dah ada kat situ. Ya, cuma hukum-hukum yang lahir itu, ya, nama-nama hukum itu dah hukum-hukum khas lah. Jadi hukum-hukum umum pun kita kena tahu sebab itu dia beramal. Ya, dia beramal maksudnya dia digunakan dalam bacaan. Okey. Jadi tengok bacaan di sini ya pada surah Al-Fatihah. Ya, sebelum kita baca ya, dia nak baca nanti ya, sebelum tu kita lihat dulu. Okey. Jadi kita lihat yang pertama ni, huruf pertama berjumpa dengan huruf yang kedua. Ya, huruf pertama berjumpa huruf kedua, bis. Dah tahu dah, pertama kalau berbaris jumpa dengan sin yang berbaris, maka hukum dia apa? Apa masih ingat? Hukum dia apa? Mutlak kan? Bila mutlak nak baca apa? Izhar. Baca izhar. Ya. Kalau nama penuh dia, kalau hukum khas dia nama dia apa? Izhar mutlak. Ya, izhar mutaba'idain kan? Mutaba'idain. Tapi saya tak nak sebut nama tu sebab itu nanti kita akan bahaskan. Ya, saya nak tahu dah maksudnya bila baca ini hukum di izhar. Cukup dah lah tu. Ya, cuma bila ada nun mati dan sakinah itu hukum-hukum khas ya, dalam riwayat Hafs Asim tu dia disebut nun sakinah dan tanwin kan, izhar, ikhfa, idgham. Tapi bacaan dia merujuk kepada izhar lah. Okey. Kemudian ni huruf pertama yang dikatakan tadi huruf kedua. Lepas tu
Bila nak baca, di situ bila kita sebut pertama dengan kedua, maka kita dah faham itu adalah mutlak bacaan izhar. Izhar di sini bermaksud ya jelas dan maknanya menjelaskan pada makhraj dan sifat pada huruf yang pertama dan jelas dan makhraj pada sifat pada huruf yang kedua. Boleh tak kita nak baca idgham ba dengan sin tu, boleh tak kita gabungkan? Tak boleh. Ya, memang tak boleh. Jadi ba mesti bunyi bi sempurna, sin bunyi s. Bis, bis tak boleh bis. Jangan digabungkan terus. Kalau bis dia bunyi gabungan lah. Bis. Dia kalau kita tak perasan, kalau kita biasanya tak perasan lah sebab bunyinya sama. Kan kalau sama baca bismillah, di situ kita dah faham lah. Maksudnya kalau bismillah tu, kalau dibaca macam itu maksudnya dia gabungkan antara ba dengan sin. Tapi kalau dibaca bismillah, kita dengar huruf ba tu ba lah, sin tu bunyi sin. Tu beza. Ya, beza kalau kita nak trace ya bacaan tu. Okey, bismillah. Mana mendengar satu-satu bunyi ba tu. Okey, kita tengok yang kedua pula, sin mati. Ni huruf yang kedua ni huruf sin. Ya, berjumpa dengan huruf yang ketiga. Apa hukum di sini? Saghir. Saghir. Ya. Mana dalam hukum khas tidak dibicaralah sin mati, tak ada hukum sin mati kan. Sebab dia ada bila sebut hukum khas tu ada hukum nun, hukum mim, hukum sin tak ada. Tapi ada hukum bacaannya di situ ya, walaupun saghir ya, maka bila dia bila sin mati berjumpa dengan mim, okey, maka di sini dibaca dengan apa? Tetap dibaca dengan izhar. Cuma tidaklah dalam izhar yang nun tu sebab nun sakinah dan tanwin tu. Jadi nak izhar ni tak semestinya nun sakinah, tak semestinya mim sakinah ya. Izhar ni maksudnya bacaan huruf yang kita nak baca tu. Ya, kalau ada hukum-hukum khas, maknanya itu pun bagulah adanya izhar, ikhfa dan idgham lah, nama-nama khas tu lah. Ya, tapi kalau hukum-hukum yang umum ini memang tak dibicarakan, tapi kita kena faham. Bacaan ini pun kena baca dengan izhar. Ya, baca dengan izhar. Sebab apa? Sebab sin dengan mim ini, ya, sin dengan mim ini dia disebut juga ya dalam kumpulan yang berjauhan, sebab itu tak dibicarakan. Yang ada dibicarakan masalah pada nun, masalah pada mim, masalah pada lam ya, dan beberapa lagi lah masalah. Itu kita akan bincangkan nanti. Cuma nak faham setiap huruf yang kita baca ni kena lihat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, barulah dikatakan sebagai tajwidul huruf, satu huruf kita lihat ya. Bukannya membaca bismillahirrahmanirrahim. Dengan berapa suara huruf kat situ. Ya. Jadi jelaskan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah ingat mana ada huruf yang lambat sebutannya, ada huruf yang cepat kan. Sebab itu tajwid ini dia bila melibatkan kemahiran, dia bukan boleh capai dalam sehari dua. Dia mesti ada perlatihan. Dan perlatihan tu dengan pemahaman lah. Dia tak boleh capai sekejap tak. Jadi kita pun kadang dah beberapa tahun kan nak fahamkan satu-satu ilmu tu makan masa. Okay? Tapi insya-Allah lah. Jangan pula kata patah semangat. Sudah dalam ilmu tajwid ni. Sebab tu belajar ilmu tajwid ni kena step by step, satu ya. Baru kita baca tu kita jelas. Sebab masa baca tu banyak nak kena jaga dengan hukumnya, dengan dia punya barisnya, dengan dia punya kalau mikirkan itu langsung tak membaca ada Quran ya. Tapi sebenarnya bila sebut semua berjalan sekali ya. Dia semua berjalan sekali, dengan qiraatnya semua berjalan sekali ya. Cuma kalau dibahaskan tu, kalau diceraikan, dibahaskan satu-satu, maka itulah yang kita belajar tadi itu. Kerana apa, sebab apa ya. Supaya apa? Bacaan kita tu ya terpelihara daripada kesalahan ya. Jadi hukum tajwid ini sebagai undang-undang kita untuk kita tak tersalah dalam membaca.
kalamullah. Kalau dalam bahasa Arab tak perlu tajwid pun, tapi dalam Quran ini wajib. Sebab dia qat'i, atau perintah secara langsung. Wajib baca Quran dengan tartil. Ulama kata tartil itu apa? Dengan bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waqaf tam lah kat sini. Masih ingat lagi tak waqaf tam ni waqaf apa? Ingat Ustaz. Alhamdulillah, iaitu apa dia? Ceritanya, maknanya tu dah sempurna. Bergabung, masih berhubung tak lagi dengan selepasnya? Tak ada hubung dah. Ayatnya dah sempurna, lafaznya dah sempurna, maknanya pun dah sempurna. Tam kat situ. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Satu huruf kita lihat al-ha, sebut ha dulu. Sebab kalau kita tak perhati tu yang kadang berbunyi al-hom, bunyi hom. Sebab apa nak nutup mim dulu? Tak, jelaskan ha dulu, lepas ha tu bunyi ha, maka baru sebut mim, tutup bibir rapatkan bibir, al-ha. Jadi masa setiap kita baca tu kena jalan kena berjalan tebal dan nipis. Kena berjalan tebal dan nipis huruf-huruf tu. Dia tak lari tu. Kena kenal apa huruf-huruf yang tebal, yang 7 tu. Khussa daqtin kis tu kena ingat. 7. Ingat 7 tu, ingatlah huruf yang nipis. Kalau yang tebal itu bacaan yang merujuk kepada perlunya kita lidah kita itu terangkat. Itu yang tebal. Kalau yang nipis, lidah tu flat macam biasa, udara keluar tu tak ada gangguan, dia terus ha, al-ha, lidah tu rendah. Alhamdulillah. Mana-mana huruf nipis begitulah keadaan lidahnya merendah, tidak ada, jangan dinaik-naik. Kalau dinaik dah jadi isti'la. Jadi tebal. Bila tebal dan nipis rujuk kepada lidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang rumah ain tu betul lah pergi rumah ain. Tapi nak kena perhati sebab ain ni nipis. Bila nipis kena lihat apa? Bila nipis kita kena pastikan apa? Lidah tu rendah. Jangan pergi mana-mana. Jangan meliuk sana meliuk sini. Ada yang kadang Rabbil alamin. Itu lidahnya tu bunyi lain dah. Rabbil alamin. Sebab ain lepas tu rendah je lidah dapat dah. La betul hujung lidah kena kena dengan hujung langit-langit betul, tetapi tidak direndahkan lidahnya dan tidak dibuka rahangnya. Buka rahang tu itu dah merujuk kepada baris lah, baris atas. Sebab tu kalau nak lihat satu persatu tu banyak, tapi kita kena faham yang umum je, insya-Allah. Umumnya apa? Bila baca tu ada tebal ada nipis. Kalau yang nipis tu rendahkan aja lidah. Kalau yang berharakat tu, kalau baris atas itu buka aja mulutnya. Tapi kalau lidah ni tak rendah, dia akan bunyi ala, tebal lagi pula. Lidah tu penting. Lidah tu penting dalam menyempurnakan nipis dan tebal dalam bacaan Quran. Okey, di sini ada huruf ha. Ha bermaksud apa dia? Cerita masih belum sempurna kalimahnya pun dia tidak sempurna. Namun sebab dia duduk di hujung ayat, maka tak ada masalah. Boleh waqaf dekat situ, tak perlu ulang balik. Kalau duduk di pertengahan ayat, pada ha ni hasan maka kena ulang balik. Tapi special case duduk di hujung ayat tak perlu ulang. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Rendah lidah. Masuk ra tu naik dah balik tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini pun ha kat sini. Hasan, masih lagi tergantung makna dengan lafaznya berkait dengan selepasnya. Mim dah betul lah sebut. Tapi kena buka rahangnya sebab baris atas.
Ma. Tapi kalau lidah tak rendah tak jadi juga. Ya, dah buka dah ustaz tapi tak jadi. Lidah tu ke mana? Rendahkan. Maliki yaumiddin. Di sini tam. Ya, tam yang kedua dalam suratul Fatihah. Iya. Ya dah buka betul tapi lidah tu kena betulkan juga. Orang banyak tak perhati dekat lidah. Selalu kita masalah kita ni orang kalangan Melayu ni kadang buka tu dah betul lah. Tapi lidah tu tak jaga. Lidah tu tak jaga. Bunyi iya, ya. Rendahkan lagi. Ya, nampakkan istifalnya. Sebab itu yang merujuk kepada tebal nipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena lihat ya. Huruf-huruf yang bertemu tu, tengok ada tak di situ semua berjalan. Ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Ya, kalau melibat mutlak, kalau melibat dengan kabir, tak ada masalah. Itu semua izhar. Tetapi kalau melibatkan shaghir, itu ada masalah. Sama ada baca dengan ikhfa, sama ada baca dengan idgham, sama ada baca dengan izhar. Jadi pada wa iyyaka nasta'in di sini dengan tam yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Hati-hatilah. Selalu saya tegur ni sad ya. Ni mesti tegur jangan dimuncungkan ya. Kalau dah muncung tu kadang ada kadang jadi ismam pun ada. Ihdinas sira. Ya, ihdinas sira. Dia jadi contoh bacaan ta'manna. Jadi ismam kat situ. Okey. Jadi tak nak tu macam mana? Kena sempurnakan makhraj dan sifat dia. Tengok balik sad ni kat mana ya, hujung lidah, belakang gigi, hadapan sebelah bawah. Dia letak di bawah. Lepas tu jeringinkan ataupun rendahkan di mulut tu kan ke bawah. Ya, seringai sebut seringai kan. Ataupun rendahkan mulut tu ke bawah. Ihdinas, masa sebut sad tekan hujung lidah tu di gigi bahagian belakang sebelah bawah. Jadi tak ada sempat lah nak muncung tu tak boleh pun. Ihdinas sira, ya, nasira. Memang sad tu lidah tu nak naik. Ya, memang sifat isti'la tu wujud, tetapi hujung lidah tu dikawal, dia tak boleh naik habis ya. Kalau tak boleh naik habis tak adalah jadi ya, itu yang kadang menjadikan unsur-unsur pemunculan hujung lidah tu tidak ditekan betul-betul rumah sad. Ihdinas, dia naik ke atas. Hujung lidah tu naik ke atas. Kalau ke bawah dia memang tak boleh naik, tak mau pun. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab sad ni huruf yang tebal ya. Tapi bukan huruf yang memuncung. Begitu juga siratal ladzi. Mustaqim ini hukum dia adalah kafir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagi nafas pendek ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nafas panjang tu habiskanlah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu paling bagus ya. Paling bagus. Okey. Kalau berhenti pada alaihim yang pertama, bagi kalau imam yang tak kira bismillah tu ayat pertama, maka di situ adalah waqaf tam bagi dia lah. Kalau waqaf di situ ya, an'amta alaihim itu adalah waqaf kafi. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim kita waqaf situ adalah waqaf kafi. Jadi tak perlu ulang balik ya. Tak perlu ulang balik daripada mana? Daripada an'am ke pada apa? Terus saja ghairil maghdub. Cuma jika berhenti pada alaihim yang kedua, ya, alaihim yang kedua ini waqaf hasan. Maka kena ulang balik daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini dalam masalah
waqaf dan ibtidak lah. Cuma nak faham bagi yang jadi imam ya, kalau nak baca wasal kita nak baca yang terbaik. Kalau yang terbaiknya ya ayatan-ayatan lah. Satu ayat ya. Tapi kalau nak baca wasal kena ambil wasal yang terbaik, iaitu dengan 4 waqaf ya. Waqaf apa? Waqaf yang tam. Berhenti pada bismillahirrahmanirrahim, itu waqaf yang pertama. Kemudian alhamdulillah sampailah pada malik yaumiddin, waqaf yang kedua. Kemudian terus lagi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waqaf yang ketiga. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, habiskan terus ya sampailah pada waladdallin, itu waqaf yang keempat ya. Waqaf yang keempat. Jadi kalau jadi imam, inilah yang terbaiklah bagi kita. Ataupun kita dalam bacaan sir ya, dalam bacaan sir, solat dalam bacaan sir, zuhur, asar, ataupun pada rakaat yang ketiga, yang keempat pun boleh gunakan ya. Boleh gunakan kalau nafas kita nak baca dengan wasal ya. Sebab bila baca Quran ini bukan sekadar kita nak meraih ilmu tajwid, tapi kita nak sempurnakan waqaf dan ibtidaknya ya. Sebab itu kesempurnaan bacaan Quran itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf ya. Jadi mentajwidkan akan setiap huruf, itu yang kita belajar tadi itulah, shaghir, kabir, mutlak dan sebagainya, dan hukum yang berjalan izhar, ikhfa, idgham itu, dan wa ma'rifatul wuquf, mengenali tempat-tempat waqaf ya. Sebab dalam waqaf tu ada yang waqaf, walaupun jenis-jenis waqaf itu banyak, ada ikhtiyari, ada itirari, intizari, tapi bagi kita awam ini ya, maka kita hanya gunakan ikhtiyari sahaja ya. Dalam waqaf ikhtiyari pula ada bahasan tam, kafi dan hasan ya, dan qabih satu lagi ya. Jadi ini yang saya sebut, yang kita belajar tadi, tam kat mana, hasan dekat mana ya, kafi dekat mana. Jadi bila kita belajar ya, baru tajwid bersama dengan waqaf tidak, itulah kesempurnaan ya dalam ilmu kita, dalam pembacaan Quran kita. Okey, insya-Allah. Okey. Ada yang nak tanya? Kalau tak baca, saya buka bacaan kot ya. Seorang dua orang yang nak baca. Silakan. Nak baca wasal boleh, nak baca dengan ya, nak baca dengan bacaan ayatan-ayatan, satu ayat pun boleh. Siapa sebutkan nama? Ya. Apa nak baca? Silakan. Siapa nak baca? Sudah? Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya baca? Assalam. Hajah Dasyah. Saya dah siap. Hajah Dasyah. Silakan. Silakan. Cuba Ustaz Ini betul-betul. Tak cuba-cuba ni. Tak ada cobaan-cobaan ni. Betul-betul. Tapi mungkin banyak juga kesilapan lagi. Tak. Sama-sama kita. Okey, terus. Terus bismillah ke dengan ta'awuz Ustaz? Ta'awuz pun boleh. Bismillah boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mina, na, betul lah tu, shin dah betul. Tapi mina, na rendah, shin pun rendah. Minasyaiton, minasyaiton. Nyata rendah lidah tu. Minasyaiton. Dah pergi rumah shin, ash, turun balik lidah tu. Minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak apa, latih lagi ya. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada mim tu dah cantik, cuma pada la tu lidahnya masih belum nampak rendah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulut tu dah betul lah, tapi lidah tu perhatikan, rasa lidah tu ke bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak beza tadi? Bila kita perhati lidah kita, baru dapat dia punya smooth bacaan lam tu. Okey, terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Ar-Rahman. Ra tebal. Bila sebut tebal, apa nak buat? Tu kena perhati lidah dia. Boleh rendah ke? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan terus pergi ya, jangan terus pergi waw, sebut ya dulu. Maliki ya. Rendahkan ya dulu. Kalau tak nanti dia yaw, cepat sangat pergi ke waw. Maliki ya, maliki yaumiddin. Ada len di situ ya. Len ni dia lambat sikit masuk. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ini kena perhati, dia punya lidah yang dia perhati pada ain tu. Nasta'in. Kalau kita genyah-genyah lidah tu, dia bunyi tu tak nak. Bunyi lenyek, tak mau. Maksudnya perhati lidah tu, biar letak tetap dia tak ke mana. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Okey. Ihdinas Dia sirat. nak moncong, tak mau moncong. Ihdinas sirat. Ujung lidah sini. Bawah. Tahan ujung lidah, jangan bagi dia naik atas. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Ain. Tu dah betul buka mulut, tapi lidah ni tak rendah. Lidah kena rendah. Kalau tak dia tadi. Siratal ladzina sebut rasa lidah tu di ke bawah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Ghairil ma dulu, ghain tu nanti. Ma dulu rendahkan. Ghairil ma. Masa sebut ma, masa ghain baru lidah naik ke atas. Baru dia jaga, baru isti'la. Tapi mim jangan isti'la lagi. Lidah ni kawal ke bawah. Rendah, nipis. Ghairil mau. Macam Ustaz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, nampak tak? Ajah nampak cara bacaan? Kadang-kadang kita dah buka mulut dah. Tetapi kenapa tak bunyi rendah? Itu ada lidah kita tu kena perhatikan. Kan macam lam tadi kan. Kita baca la. Kalau kita tak rendahkan lidah, la. Tapi mulut dah buka dah. Ya? Wala, la, bismillah. Okey. Sebenarnya pertama kali ni Ustaz. Ya. Saya pertama kali baca dengan Ustaz ni.
Ya, alhamdulillah. Awal Ramadan, Ya. insya-Allah. Terima kasih Ya. Ustaz. Okey. Okey, ada seorang lagi last yang terakhir untuk kita hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Dibaca ya? Ajar Nuriyah. Ya. Boleh tak baca dengan wasal? Wasal. Dengan empat tam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terus. A'udzu billahi Rendah dulu. Biar lidah tu terletak ke bawah dulu. Flat ke bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim tu dah betul sebutan, tapi lidah kena rendah lagi. Supaya selaras la dengan ma tu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perasan tak apa kehendak saya tu? Maksudnya kita jaga lidah kita tu rendah tu biar betul rendah. Okey. Tarik nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Okey, satu yang saya nak lihat pada sini, pada Rabbil pada di sini. Okey, cuba pada Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Pada ain tu dah betul, nampak suara menekan tengah halqum betul. Tetapi lidah tu main peranan untuk menipiskan a tadi tu. Okey, Rabbil, cuba lagi sekali. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Okey, pada satu lagi saya nak lihat di sini pada Yaumiddin. Pada Maliki ya. Sebut ya. Ya. Maliki Yaumiddin. Jangan cepat-cepat. Maliki ya. Rasa lidah tu merendah. Okey, terus iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada masih ain nasta'in. Dibantu dengan lidah untuk lebih lembutkan. Ain baris bawah memang dah nipis dah. Tetapi dibantu dengan lidah baru sempurna nipis dia. Rendahkan lidah. Nasta'in. Nasta'in. Okey. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, nak nampakkan dia punya wasal tu, begitu keadaan bacaannya ya. Okey, namun kita lihat daripada sudut kesempurnaan bacaan. Cuba lagi, ihdinas sira. Ihdinas. Dia tak mulut ni. Ihdinas sira. Jangan bergerak masa sebut sad, jangan. Ihdinas siratal. Tapi si rendah apa? Tapi mulut tu dia turun ke bawah. Ihdinas sira. Ihdinas siratal mustaqim. Mustata rendah, lidah rendah lagi. Mustaqim. Okey. Kemudian pada ghairil ma. Cuba. Ghairil ma. Masa ma tu lidah naik belum? Belum kan? Ghain tu baru naik. Sempurnakan lidah di situ. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi.
غير المغضوب عليهم ولا Wala dulu. Wala. Wala rendah dulu. Wala. Walau. Baru habis rendah, baru tepi lidah tu naik ke atas untuk sebut dad. Walau ولا الضالين. Alhamdulillah ya. Biasanya Terima kasih, Ustaz. suara orang Taranung ni. Ya. Okey, jadi begitu. Sebenarnya kita dah faham konsep buka mulut baris atas, konsep rendah pecah mulut ya. Amalnya direndahkan ya, dua bibir tu ke bawah ya untuk baris bawah ya. Untuk baris depan dimuncungkan mulut. Dah settle saya nampak. Tapi kenapa bacaan tu nampak macam tak berapa nak kena? Itu satu lagi kita kena lihat lidah kita. Ya, sebab apa? Sebab huruf itu ada tebal ada nipis. Lidah tu dalam tu ada main peranan. Sangat main peranan. Kalau kita betul rendahkan dia, maka bacaan tu akan cantik bila kita buka mulut. Bismillah. Ala alaihim wala. Dia akan nampak. Ka. Buka mulut betul lah. Ka. Tapi lidah tu ya yang membantu ya sebutan tu lebih fasih ya, lebih mahir ya, dalam bacaan Quran. Sebab lidah tu ada yang nipis, ada yang merendah, ada yang tebal, ada yang diangkat lidahnya. Okey, jadi baiklah, alhamdulillah, terima kasih semua ya sampai akhir kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya, yang kita kongsikan bersama ya sedikit sebanyak dapat membantu kita ya untuk lebih terus memahami dalam ilmu bacaan Al-Quran. Insya-Allah ya, nanti nota boleh dapatkan. Dan sekadar itu sahaja pertemuan kita pada pagi ini ya, terlebih masa minta maaf ya. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah walhamdulillah. Wal 'asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Selamat puasa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa Terima kasih. minggu depan. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. ولا آل